Subtopik 7.1 Perpaduan dan Integrasi Nasional. Perpaduan kaum ialah keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Mereka memberikan komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Integrasi nasional merupakan satu proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Mereka ini mempunyai identiti sendiri berteraskan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Latar belakang hubungan kaum. Pentadbiran British menyebabkan pemisahan kaum dari segi kegiatan ekonomi dan pertempatan. Keadaan ini menyukarkan setiap kaum untuk memahami adat resam dan budaya kaum lain. Selepas Perang Dunia Kedua, usaha dilakukan oleh para pemimpin pelbagai kaum untuk bekerjasama bagi mewujudkan perpaduan. Beberapa faktor sejarah dikenal pasti menjadi punca kepada masalah perpaduan. Antaranya termasuklah kesan pentadbiran, kegiatan ekonomi dan pertempatan, sistem pendidikan serta fahaman politik. Kesan dasar British yang pertama. Pentadbiran British bermula pada tahun 1874 menerusi pengenalan sistem residen. Dasar British yang mengutamakan sektor ekonomi menyebabkan pekerja dibawa masuk dari luar untuk bekerja dalam sektor perlombongan, perladangan dan perniagaan. Kaum Bumiputera pula bertumpu di kawasan luar bandar dan menjalankan kegiatan ekonomi tradisional. Keadaan ini menyebabkan mereka terpisah dan berlaku keregangan hubungan kaum. Kesannya, masalah hubungan kaum berterusan sehingga selepas kemerdekaan dan menyebabkan peristiwa 13 Mei 1969. Seterusnya, kegiatan ekonomi dan pertempatan. British memberikan tumpuan kepada perkembangan ekonomi yang berasaskan perlombongan bijih timah dan perlandangan getah. Kegiatan ekonomi yang berbeza antara kaum menyebabkan pemisahan dari segi pertempatan. Rakyat juga terpisah dengan pertempatan yang wujud di kawasan perlombongan, bandar, estet dan perkampungan. Keadaan ini menyebabkan setiap kaum kurang berinteraksi antara satu sama lain dan mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang. Selain itu, sistem pendidikan. Dasar pentadbiran British menyebabkan munculnya sistem pendidikan vernakular Melayu, Cina, India dan Inggeris di negara kita. Sekolah vernakular pula berkembang mengikut kaum masing-masing. Sistem pendidikan vernakular diteruskan selepas kemerdekaan pada tahun 1957. Pendidikan vernakular mewujudkan perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Akhir sekali ialah fahaman politik. Fahaman politik berasaskan kaum bermula dengan penubuhan parti politik sebelum kemerdekaan hingga kini. Polarisasi kaum disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi dan pertempatan menyebabkan parti politik ini memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Isu yang diperjuangkan berkaitan dengan bahasa, budaya, pendidikan dan ekonomi. Keadaan ini mempengaruhi hubungan antara kaum di negara ini. Memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Dalam bidang politik, perpaduan dan integrasi nasional diperkasakan dengan menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara yang terletak di bawah bidang kuasa Mageran. Jabatan ini berperanan mendraft satu ideologi untuk negara yang dikenali sebagai rukun negara. Seterusnya, mewartakan pembentukan Majlis Muhibah Negara pada 18 Julai 1969. Majlis ini bertujuan menggalakkan perkembangan perasaan muhibah antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Selain itu,
menubuhkan Majlis Perundingan Negara pada 29 Januari 1970. Majlis ini ditubuhkan untuk mengadakan garisan panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional antara negeri dengan wilayah. Di samping itu, membentuk gabungan parti politik pelbagai kaum untuk mewujudkan keharmonian dan kestabilan politik selepas peristiwa 13 Mei 1969. Akhir sekali, menyelaraskan perkhidmatan awam antara semua negeri. Dalam bidang ekonomi, perpaduan dan integrasi nasional diselaraskan dengan meneruskan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia yang memberikan tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi semua kaum. Selain itu, memperkenalkan beberapa dasar pembangunan ekonomi seperti Dasar Ekonomi Baharu (DEB) dan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) untuk kemakmuran ekonomi rakyat dan negara. Seterusnya, memberikan tumpuan kepada pembangunan masyarakat luar bandar dan wilayah. Pembangunan dilakukan melalui rancangan pembangunan tanah yang mampu menambah pendapatan rakyat dan membasmi kemiskinan. Di samping itu, memajukan bidang perindustrian dan perdagangan dengan memperkenalkan zon perindustrian bebas seperti di Bayan Lepas, Pasir Gudang dan Pelabuhan Klang. Seterusnya, pengijrahan penduduk luar bandar ke bandar berlaku disebabkan peluang pekerjaan yang terbuka luas kepada semua kaum. Akhir sekali, mengintegrasi ekonomi melalui pembangunan ekonomi wilayah termasuk di Sarawak dan Sabah. Akhir sekali, dalam bidang sosial, menambah baik dasar pendidikan kebangsaan yang sedia ada melalui Akta Pendidikan 1996. Selain itu, mengukuhkan sistem pendidikan melalui pelaksanaan dasar pendidikan seperti Laporan Rahman Talib, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Seterusnya, memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan melalui pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan. Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM sebagai pusat ilmu dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP bagi menyebar luas penggunaan bahasa kebangsaan. Di samping itu, menggalakkan pengamalan satu kebudayaan kebangsaan yang dapat membentuk identiti bangsa Malaysia yang bersatu padu. Kemudian, menggalakkan penglibatan dalam sukan sebagai medium untuk mewujudkan semangat kekitaan dan perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Akhir sekali, memperkenalkan rukun negara sebagai tunjang kesetiaan rakyat berbilang kaum terhadap bangsa dan negara. Subtopik 7.2 Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan dibentuk untuk memupuk perpaduan kaum. Dasar ini dilaksanakan melalui Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 atau dikenali sebagai Penyata Razak 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957. Semua dasar pendidikan yang terdapat sebelum ini disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib dan Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Laporan Rahman Talib. Laporan Rahman Talib masih mengekalkan teras sistem pendidikan kebangsaan untuk memupuk perpaduan dan integrasi. Contohnya, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada semua peringkat pendidikan. Penggunaan bahasa yang seragam dapat mewujudkan perpaduan. Seterusnya, mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan negara kita bagi semua jenis sekolah. Kurikulum yang berorientasikan negara mewujudkan perasaan cinta akan negara.
Laporan Rahman Talib mencadangkan beberapa cadangan tambahan kepada penyata jawatankuasa pelajaran 1956. Contohnya, penekanan kepada mata pelajaran sejarah untuk menanam perasaan cinta dan kesetiaan terhadap negara dan mewajibkan mata pelajaran tata rakyat untuk membentuk sistem bertoleransi, bekerjasama dan persefahaman antara kaum. Laporan Rahman Talib kemudian dibuat penambahbaikan dan dilakukan sepenuhnya melalui kajian Aminuddin Baki, iaitu memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan untuk menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah. Seterusnya, memperkenalkan kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang melibatkan pelbagai kaum serta persediaan memenuhi permintaan pasaran kerja. Akhir sekali, mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum untuk memupuk perpaduan. Laporan Jawatankuasa Kabinet. Yang pertama, Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan pada bulan September 1974. Fungsi jawatankuasa ini adalah untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Laporan Jawatankuasa Kabinet diumumkan oleh Menteri Pelajaran pada tahun 1979. Yang kedua, antara kandungan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mempunyai maklumat bagi memperkukuh perpaduan termasuklah seperti yang berikut. Bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Seterusnya, penegasan kepada pendidikan kerohanian melalui mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Akhir sekali, penekanan terhadap aktiviti core kurikulum yang melibatkan semua kaum seperti unit beruniform, sukan dan permainan serta persatuan. Yang ketiga, hasil daripada laporan jawatankuasa ini menghasilkan kurikulum baru sekolah rendah KBSR yang diperkenalkan pada tahun 1982. Kurikulum baru sekolah menengah KBSM dan falsafah pendidikan negara pula digubal pada tahun 1988. Falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan negara FPN digubal pada tahun 1988 untuk memperteguh hala tuju dan matlamat pendidikan negara ke arah perpaduan. FPN ditukar kepada falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996. Falsafah ini menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Akta Pendidikan 1996. Kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuh dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan melalui Akta Pendidikan 1996. Kedudukan ini diperkuat lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan di semua sekolah dan institusi pendidikan. Institusi pendidikan swasta pula dikehendaki mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan, pengajian Malaysia dan pendidikan Islam atau moral untuk memupuk semangat cinta akan negara serta nilai murni. Subtopik 7.3 Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Akta Bahasa Kebangsaan. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang digunakan sebagai alat untuk memupuk perpaduan kaum. Kedudukan bahasa Melayu dimartabatkan melalui penggubalan undang-undang yang dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan diperkenalkan pada tahun 1967. Akta ini dikenali juga sebagai Akta 32. Akta Bahasa Kebangsaan telah digubal di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia.
Akta ini mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Seterusnya, bahasa rasmi pentadbiran. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi menjadi antara unsur penggerak jentera pentadbiran negara. Bahasa Melayu juga merupakan alat komunikasi rasmi dalam pelbagai urusan di kementerian dan jabatan kerajaan. Bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dalam urusan mahkamah pada tahun 1990. Selain itu, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Pembukaan sekolah menengah kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dipergiat di seluruh negara. Antaranya Sekolah Alam Shah, Sekolah Seri Puteri dan Kolej Sultan Abdul Halim menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dapat memupuk semangat kekitaan dan bersatu dalam kalangan murid. Bilangan guru terlatih bahasa Melayu ditambah di sekolah menengah kebangsaan dan guru khas untuk sekolah menengah jenis kebangsaan. Langkah ini bermatlamat untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Penubuhan UKM merupakan usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. UKM ditubuhkan pada 18 Mei 1970. Universiti ini muncul sebagai pusat pengajian tinggi awam pertama yang berjaya memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dan bidang kursus dalam bahasa Melayu. Penubuhan Institut Bahasa Kesusteraan dan Kebudayaan Melayu IBKKM pada 1 Disember 1972 menjadikan UKM sebagai pusat penyelidikan dan rujukan dalam bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan tamadun Melayu. Institut ini kemudian bertukar nama kepada Institut Alam dan Tamadun Melayu, iaitu ATMA pada tahun 1992. Institut ini menjadi tumpuan para penyelidik, sasterawan, karyawan dan budayawan daripada pelbagai kaum dari dalam dan luar negara. Pengiktirafan terhadap tokoh UKM seperti Muhammad Haji Saleh dan Siti Zainon Ismail sebagai sasterawan negara membuktikan kejayaan UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Akhir sekali, peranan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Penubuhan DBP pada 22 Jun 1956 di Bukit Timbalan, Johor Bahru, Johor, hasil daripada resolusi Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga. Penubuhannya bertujuan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Nama asal DBP ialah Balai Pustaka. Pengarah pertama DBP ialah Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Jawatan ini kini dikenali sebagai Ketua Pengarah. Pembukaan pejabat di wilayah dan cawangan di Pulau Pinang, Johor, Kelantan, Sarawak dan Sabah bertujuan mengembangkan aktiviti bahasa dan sastera sebagai medium untuk memupuk perpaduan. DBP memainkan peranan penting dalam mengembangkan bahasa dan sastera Melayu melalui penerbitan buku dan majalah, risalah, menganjurkan seminar dan bengkel serta pelbagai aktiviti bersempena dengan Minggu dan Bulan Bahasa Kebangsaan. Peranan DBP ini adalah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Slogan Bahasa Jiwa Bangsa dilancarkan pada tahun 1960 agar dapat mengukuhkan pembinaan masyarakat yang bersatu padu melalui bahasa. Subtopik 7.4 Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Sejarah pembentukan. Dasar kebudayaan kebangsaan telah digubal dan diperakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971.
Kongres ini boleh dianggap sebagai lanjutan daripada Kongres Rakyat 1956, iaitu Kongres Kebudayaan Melayu. Kongres ini dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia kedua, Tun Abdul Razak Husin di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Kongres ini dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Prinsip utama pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan berteraskan 3 prinsip utama. Yang pertama, berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang dasar kebudayaan kebangsaan. Yang kedua, unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima sebagai elemen penting. Dan yang ketiga, Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Matlamat pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan bertujuan mencapai 3 matlamat utama, iaitu mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Seterusnya, memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang terhasil daripada kebudayaan kebangsaan. Akhir sekali, memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Agensi pelaksana Pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan melibatkan semua kementerian, agensi dan jabatan yang berkaitan dengannya. Dasar ini dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan yang kini dikenali sebagai Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia. Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara, Majlis Kebudayaan Negeri, Istana Budaya serta Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, Aswara. Citrawarna Malaysia. Dasar kebudayaan kebangsaan dijelmakan melalui program seperti Citrawarna Malaysia yang melibatkan pelbagai kaum dan budaya. Program ini mula dianjurkan pada tahun 1999 yang merupakan promosi pelancongan. Antara program yang dijalankan termasuklah memperagakan kebudayaan, pakaian, tarian dan nyanyian rakyat Malaysia. Program Citrawarna diadakan di Dataran Merdeka pada bulan Mei setiap tahun dengan melibatkan rakyat pelbagai kaum dan budaya. Penggiat budaya. Dasar kebudayaan kebangsaan melahirkan ramai tokoh dan penggiat budaya yang tersohor. Tokoh ini memberikan sumbangan yang besar terhadap proses membudayakan masyarakat dan kebudayaan bangsa. Sumbangan mereka juga penting dalam menggalakkan penghasilan karya seni tempatan bermutu tinggi dan memartabatkan khazanah asli negara. 7.5 Sukan sebagai alat perpaduan. Sukan dan perpaduan melalui pendidikan. Dasar satu murid satu sukan dan rancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMUP menggalakkan murid pelbagai kaum melibatkan diri dalam sukan yang digemari. Dasar ini juga memberikan peluang kepada murid pelbagai kaum untuk menceburi bidang sukan serta dapat memupuk semangat setia kawan dan berpasukan. Selain itu, dasar ini juga mampu melahirkan atlet yang berkaliber sehingga ke peringkat antarabangsa. Majlis Sukan Universiti Malaysia MASUM. Majlis Sukan Universiti Malaysia bermula pada tahun 1974. MASUM ditubuhkan bertujuan mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan penuntut dan staf universiti tempatan bagi memupuk perpaduan dan integrasi nasional.
MASUM menjadi medan untuk atlet menunjukkan kebolehan dalam sukan. Penganjuran MASUM secara bergilir-gilir dapat menggalakkan integrasi antara negeri. Sukan Malaysia iaitu SUKMA diadakan secara 2 tahunan pada peringkat kebangsaan yang disertai oleh 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. SUKMA bertujuan mengeratkan hubungan kaum serta integrasi antara negeri. SUKMA pertama diadakan di Kuala Lumpur dari 19 April 1986 hingga 26 April 1986 yang disertai oleh 3,849 atlet dari 13 buah negeri di Malaysia. Penganjuran sukan. Kejayaan Malaysia menganjurkan pelbagai jenis sukan pada peringkat serantau dan antarabangsa juga membuktikan sukan dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Komitmen pemimpin dan kesungguhan para sukarelawan pelbagai kaum memastikan penganjuran sukan yang cemerlang mendapat pengiktirafan banyak pihak. Antara sukan antarabangsa yang berjaya dianjurkan oleh Malaysia termasuklah hoki Piala Dunia, sukan Commonwealth, Piala Thomas, South East Asia Games atau sukan SEA, sukan permotoran Formula 1 dan sukan berbasikal Li Chue di Langkawi. Kejayaan Malaysia kebanggaan bersama. Kejayaan pasukan negara dalam pertandingan sukan antarabangsa seperti sukan Olimpik, sukan Commonwealth, sukan Asia, sukan SEA dan Pensta Bola Merdeka merupakan hasil kerjasama serta kesungguhan pelbagai pihak. Dalam pasukan seperti bola sepak, hoki, badminton, renang, bowling dan olahraga, pemain dan jurulatih bekerjasama tanpa mengira kaum. Kejayaan pasukan negara ini merupakan harapan seluruh rakyat Malaysia. Jelaslah bahawa sukan memainkan peranan yang penting dalam membentuk sebuah pasukan yang bersatu dan saling bekerjasama untuk mencapai kejayaan. Malaysia turut melakar kejayaan dalam sukan Paralimpik seperti kejohanan olahraga Paralimpik dunia. Atlet negara menunjukkan prestasi cemerlang dengan meraih kemenangan dalam pelbagai jenis sukan seperti olahraga dan memanah. Laungan Malaysia Boleh. Slogan Malaysia Boleh menunjukkan patriotisme rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan budaya ketika menyokong pasukan Malaysia yang bertanding dalam kejohanan peringkat serantau dan antarabangsa. Slogan ini asalnya untuk kempen Malaysia menjadi tuan rumah kejohanan Piala Thomas dan Uber pada tahun 1992 dan penyertaan Malaysia di kejohanan Olimpik yang diadakan di Sepanyol serta kejohanan sukan SEA di Singapura 1993. Laungan semangat Malaysia Boleh oleh penyokong dapat dilihat apabila Malaysia muncul sebagai juara Piala Thomas pada tahun 1992. Peranan organisasi dalam perkembangan sukan dan memupuk perpaduan kaum. Beberapa agensi diberi tanggungjawab untuk meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan sukan negara pada peringkat antarabangsa. Antaranya termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia serta Persatuan Sukan Peringkat Kebangsaan dan Negeri. Pegawai pengurusan, pakar perubatan sukan, pegawai teknikal dan panel kejurulatihan yang terlibat dalam organisasi ini terdiri daripada pelbagai kaum dengan kepakaran dalam bidang masing-masing. Kepimpinan berwibawa. Kejayaan sukan di negara kita merupakan hasil pengurusan sukan yang cekap dan teratur.
Kecemerlangan ini juga disebabkan ketokohan pemimpin persatuan sukan, jurulatih, para atlet dan pegawai sukan. Keunikan perkembangan sukan di negara kita kini memperlihatkan pelibatan kerabat diraja dan ahli politik sebagai penaung atau presiden persatuan sukan. Bekas atlet pula menjadi pengurus atau jurulatih pasukan. Subtopik 7.6 Rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Sejarah pembentukan. Rukun negara dibentuk ekoran daripada peristiwa 13 Mei 1969. Rukun negara hasil daripada perbincangan dan pemikiran Majlis Perundangan Negara (MAPEN) yang dibentuk oleh Mageran pada 29 Januari 1970. Rukun negara telah diisytiharkan secara rasmi oleh Yang di-Pertuan Agong Kelima pada 31 Ogos 1970 bersempena dengan ulang tahun kemerdekaan yang ke-13. Matlamat ke arah kesejahteraan. Matlamat rukun negara yang pertama, negara bersatu. Kita mendukung cita-cita untuk mencipta satu bangsa dan negara yang bersatu padu. Setiap ahli masyarakat menganggap diri mereka sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira keturunan atau kepercayaan. Mereka juga mempunyai kesetiaan dan cinta akan negara. Selain itu, masyarakat adil. Kita mendukung cita-cita untuk mencipta satu masyarakat yang adil apabila semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kekayaan negara. Masyarakat yang adil akan wujud apabila pihak yang lemah dan berkurangan dibantu supaya mereka mempunyai peluang yang sama untuk bersaing dan bebas daripada penindasan. Seterusnya, masyarakat progresif. Kita mendukung cita-cita hendak menegakkan satu masyarakat yang progresif mengikut kemajuan sains dan teknologi di samping mengamalkan nilai-nilai ketuhanan. Masyarakat progresif adalah satu masyarakat yang bergerak maju sejajar dengan perubahan dan kemajuan pada masa ini. Di samping itu, masyarakat liberal. Kita mendukung cita-cita hendak memelihara wujudnya satu masyarakat yang liberal. Ahli masyarakat bebas mengamalkan agama, adat resam serta kebudayaan masing-masing sesuai dengan kepentingan perpaduan negara. Ahli masyarakat bercita-cita mencipta satu masyarakat yang boleh menjadi sumber kekuatan kepada bangsa dan negara Malaysia. Akhir sekali, masyarakat demokratik. Kita mendukung cita-cita hendak memelihara cara hidup demokratik apabila rakyat bertindak melalui parlimen yang dilantik menerusi perlembagaan. Perlembagaan negara menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan kegiatan berpolitik asalkan tidak melanggar undang-undang negara. Kepentingan negara hendaklah diutamakan lebih daripada kepentingan sesuatu kaum. Prinsip rukun negara. Rukun negara mempunyai 5 prinsip yang perlu dihayati oleh rakyat Malaysia. Kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini menunjukkan bahawa agama menjadi panduan hidup untuk membentuk kepribadian yang baik dan landasan dalam membina keharmonian kaum. Perlembagaan Malaysia menetapkan bahawa Islam ialah agama rasmi persekutuan. Agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram. Kita perlu saling memahami dan menghormati serta bertoleransi dalam aspek keagamaan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menjelaskan bahawa negara kita mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Raja merupakan simbol penyatuan dan perpaduan rakyat berbilang kaum.
Pengamalan prinsip ini dapat melahirkan rakyat yang menghormati simbol kedaulatan negara, mematuhi undang-undang, berusaha untuk meningkatkan imej negara dan berani mempertahankan kedaulatan negara serta mempunyai ciri patriotisme yang teguh. Keluhuran perlembagaan. Prinsip ini membawa maksud ketertinggian dan juga keagungan perlembagaan atau undang-undang. Perlembagaan berfungsi memberikan perlindungan dan hak kepada setiap anggota masyarakat dalam negara. Prinsip ini menekankan supaya rakyat dapat menerima, mematuhi dan mempertahankan kemuliaan perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Prinsip ini menuntut setiap rakyat menghormati undang-undang, tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang dan berusaha untuk menyokong penguatkuasaannya. Rakyat perlu bertanggungjawab mempertahankan dan memelihara kedaulatan undang-undang daripada dicabar oleh mana-mana pihak demi mengekalkan kehidupan yang aman dan harmoni. Kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini adalah untuk memastikan bahawa setiap rakyat perlu sentiasa bersopan santun, hormat menghormati dan berakhlak mulia. Kesopanan dan kesusilaan dapat menjamin hubungan baik sesama kaum agar terus kekal terpelihara. Prinsip ini menjadi garis panduan yang perlu dijadikan amalan dan disemai dalam diri setiap rakyat Malaysia. Penghayatan nilai murni akan melahirkan suasana yang harmoni dan saling bertolak ansur.